Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih yang pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, Datuk Mufti, para peserta perkampungan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung sesi seterusnya dengan Sunan Abi Dawud. Kalau kuliah duha tadi kita bincangkan tentang Jami' Tirmizi, saya promosi kuat Jami' Tirmizi. Petang ni saya nak promosi pula Sunan Abi Dawud. Sepatutnya Sunan Abi Dawud dulu, sebab dari sudut susunannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, barulah Jami' Tirmizi. Tapi tak apalah, itu teknikal saja. InsyaAllah saya akan cuba membincangkan kitab ini yang merupakan karangan ulama yang hebat, Imam Abi Dawud Sulaiman bin Ash'ath bin Ishaq bin Bashar Al-Azdi As-Sijistani, daripada Sijistan. Imam Abi Dawud ni daripada Sijistan, asal usul Sijistan. Sijistan ni kat mana tempatnya? Sijistan ni asalnya Sind, wilayah Sind, di bawah Pakistan. Tapi sekarang disebabkan geografi yang dah berubah, dia sekarang ni di selatan Afghanistan, di selatan Afghanistan, ya. Jadi kitab ini penting untuk kita pelajari, kita fahami, kita mengkaji. Kerana sebagaimana saya sebutkan, Jami' Tirmizi dia adalah kitab hadis dan kitab fiqh. Samalah juga dengan Sunan Abi Dawud, kitab hadis dan kitab fiqh. Malah Imam Abu Dawud banyak juga memberi penekanan kepada fiqh, di mana beliau juga membawa pendapat-pendapat fuqaha, tapi tidak seberat ataupun tidak sebanyak yang dikemukakan oleh Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, slide yang kedua saya letakkan gambar kitab Sunan Abi Dawud. Kitab Sunan Abi Dawud cetakan Darul Hadis, ya. Dan tapi malangnya dari sudut terjemahan bahasa Melayu, saya ingat tak ada lagi yang versi bahasa Malaysia. Kalau versi Indonesia banyak. Macam Jami' Tirmizi kita ada Bahrul Madhi, kita ada terjemahan Jakim. Tapi yang Sunan Abi Dawud ni terjemahan Melayunya belum lagi. InsyaAllah mungkin kita boleh usahakan, ya. Kemudian di slide yang ketiga saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan paparan di dalam Sunan Abi Dawud. Di dalam paparan ini sebagai contoh menunjukkan perbahasan yang dikemukakan oleh Abu Dawud, di mana Imam Abu Dawud meletakkan bab, mengemukakan hadis, kemudian memberikan pandangannya yang ringkas. Dia tak macam Jami' Tirmizi. Kalau kita nak buat perbandingan, kalau Jami' Tirmizi, Imam Tirmizi meletakkan bab, kemudian hadis, kemudian dia hurai banyak perkara dari sudut riwayatnya, dari sudut hukum hadisnya, dari sudut jarh wa ta'dilnya, ya, membawa riwayat-riwayat lain. Tetapi Imam Abu Dawud selepas mengemukakan hadis, beliau memberikan ulasan yang ringkas, sama ada beliau nukil pendapat ulama, menukil pendapat fuqaha, kemudian kadang-kala beliau menjelaskan hukum hadis yang berkaitan.
Beliau menjelaskan antara kenyataan beliau ialah beliau menyebutkan jika hadis itu zakartu fi kitabi, zakartu fi sunan as-sahih wa ma yuqaribuhu, zakartu fi sahih, zakartu fi sunan as-sahih wa ma yuqaribuhu, aku masukkan dalam kitab aku ini hadis sahih dan yang menyerupainya, yang menghampirinya, ya? Itu kenyataan dia. Kemudian dia kata lagi, jika fa in kana fihi wahnun syadidun bayyantuhu, jika di dalamnya ada hadis yang terlalu dhaif, maka pasti aku akan jelaskan. Ini kenyataan Imam Abi Daud dalam beliau menukilkan hadis-hadis Nabi. Beliau berusaha untuk menjelaskan hukum hadis tersebut. Macam Tirmizi juga, tetapi Imam Abi Daud dalam keadaan hadis yang berat saja beliau akan jelaskan. Sebab itu dia kata fa in kana fihi wahnun syadidun, jika di dalamnya ada hadis ataupun sanad yang terlalu dhaif, maka aku akan terangkan. Okey, kalau aku tak terangkan, dia kata fa in lam azkur fiha syai'an, jika aku tak terangkan pun fahuwa salih, dia kata. Ini kenyataan Imam Abi Daud. Jika aku tak terangkan, maksudnya hadis itu salih. Apa maksud salih? Kita akan bincangkan nanti. Jadi itu antara paparan gambaran awal tentang kitab Sunan Abi Daud. Berkaitan biografi Imam Abu Daud, tadi saya jelaskan sedikit gambaran awal. Berkaitan dengan biografi beliau, Imam Abi Daud ini lahir, sebagaimana saya sebutkan tadi, di Sijistan, di wilayah selatan Afghanistan. Beliau lahir pada tahun 202 Hijrah dan meninggal pada tahun 275 Hijrah. Beliau meninggal di Basrah. Kuburnya bersebelahan dengan kubur Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama terkenal daripada aliran hadis. Sufyan Ats-Tsauri meninggal di Basrah. Dari sudut rihlah ilmiah, kita kena tahu tokoh-tokoh hebat ni, kita kena tahu dia punya pengembaraan ilmu, rihlah ilmiah mereka. Tadi saya ceritakan tentang Imam At-Tirmizi, bagaimana Imam Tirmizi bermusafir ke Khurasan, ke Nisabur, ke Hijaz, tetapi beliau tidak singgah di Mesir, tidak singgah di Syam, tidak singgah di Baghdad. Berbeza dengan Imam Abi Daud, dia singgah banyak tempat, sebagaimana ulama-ulama yang lain. Dia singgah di Baghdad, di Basrah beliau dijemput. Pemerintah Basrah menjemput beliau untuk berpindah ke Basrah, untuk menghidupkan bandar itu. Bandar Basrah ketika itu tidak segemilang, tidak hebat, tidak subur dengan ilmu sebagaimana Baghdad. Jadi apa pemerintah Basrah buat? Pemerintah ini pergi sendiri ke rumah Abu Daud, Imam Abu Daud, dan menjemputnya untuk tinggal di Basrah. Menjemputnya untuk tinggal di Basrah, buat kuliah ilmu, buat majlis ilmu, supaya anak-anak murid, penuntut-penuntut ilmu boleh mencari beliau di Basrah, menuntut ilmu di Basrah. Ini strategi juga. Kalau nak hidupkan satu bandar, satu pekan, kita panggil orang alim duduk situ, nanti akan ramailah orang datang menuntut ilmu. Itu cara zaman dulu, ya. Jadi Imam Abu Daud, dia pergi Baghdad, dia pergi Basrah, dia pergi Hijaz, dia pergi Mesir, dia pergi Syam. Ini tempat-tempat. Ada saya bawa peta rihlah Abi Daud, kita tengok perjalanan yang jauh. Anak panah itu menggambarkan bandar-bandar yang beliau singgah, bandar-bandar yang beliau singgah. Kemudian akhirnya beliau kembali ke Basrah dan meninggal di Basrah pada tahun 275. Berkaitan dengan pujian terhadap Imam Abi Daud, sebenarnya banyak pujian lah, sudah pasti banyak pujian, sebab dia tokoh hebat, tokoh hebat. Tapi pujian yang paling bererti bagi Imam Abi Daud ialah pujian daripada gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal. Pujian daripada gurunya Imam Ahmad bin Hanbal.
Sebab itu ada setengah ulama kata Imam Abu Daud ini persis Imam Ahmad bin Hanbal dari sudut pendapatnya, dari sudut perwatakannya. Dan Imam Ahmad sendiri mengambil hadis, meriwayatkan satu hadis daripada Imam Abi Daud. Walaupun Imam Abi Daud ini adalah anak muridnya, tapi Imam Ahmad ambil hadis, riwayat hadis daripada Imam Abi Daud. Walaupun satu hadis je, tapi Abu Daud sebagai anak murid dia rasa bangga sangat sebab gurunya ambil hadis daripada dia. Sama lah juga dengan Imam Tirmizi. Imam Bukhari, guru dia ambil hadis daripada dia, walaupun satu hadis. Jadi itu antara pujian-pujian yang diberikan kepada Imam Abu Daud. Pujian yang lain ialah datangnya daripada ulama-ulama seperti Syekh Abu Hasan Asy-Syirazi, Ibrahim Al-Harbi. Apa kata Ibrahim Al-Harbi? Dilembutkan kepada Abu Daud hadis sebagaimana dilembutkan kepada Nabi Daud besi. Nama sama dah. Seorang Imam Abu Daud, Sulaiman bin Al-Ash'ath. Seorang lagi Nabi Daud. Kalau Nabi Daud dilembutkan baginya besi, dia boleh lenturkan besi itu dengan Allah beri keistimewaan kepada Nabi Daud, boleh lenturkan besi. Tapi Imam Abi Daud, Allah lembutkan hadis baginya. Dia menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu ilal, ilmu sanad dan sebagainya. Itu antara pujian. Apa kata pula Abdullah bin Mandah? Abdullah bin Mandah menyebutkan antara ulama-ulama yang mengeluarkan dan membezakan yang sabit daripada yang ma'lul, yang salah daripada yang betul, ialah 4 tokoh, iaitu Al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan selepas keduanya iaitu Abu Daud dan An-Nasai. Jadi Imam Abu Daud termasuk daripada kalangan ulama yang memberikan sumbangan yang besar dari sudut membezakan antara hadis sahih dengan hadis saqim, hadis yang lemah, daripada yang sabit, daripada yang maklul. Saya tidak mau menyenaraikan pujian-pujian kepada beliau kerana banyak pujian daripada ulama-ulama, sama ada yang sezaman dan selepasnya. Malah Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan guru-guru Abu Daud ni ada 300 orang. Jadi kita fikir macam mana gurunya sampai 300. Biasa kalau kita mengaji dengan seorang guru tu mungkin ambil masa lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kan? Tapi Imam Abu Daud ada 300 orang guru. Maksudnya gambaran kepada bagaimana beliau memenuhkan masa lapang beliau dengan ilmu, sampai ada 300 guru. Tapi kita jangan salah faham. 300 guru itu bukan bermaksud dia akan bersama dengan guru tersebut selama setahun, 2 tahun. Tidak. Cukup dengan mengambil hadis daripada guru itu, maka ia telah dianggap sebagai gurunya. Walaupun dalam tempoh yang sekejap, ambil saja hadis, dengar saja hadis, maka tokoh ulama tersebut sudah dianggap sebagai gurunya. Berkaitan dengan saya sentuh tentang guru-guru Imam Abu Daud, tadi saya sebutkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal antara gurunya yang beliau terpengaruh, ta'athara bihi, sangat terkesan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga dikatakan bahawa Imam Abu Daud ini bermazhab Hanbali, beraliran Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad maksudnya aliran hadis lah. Tapi ada juga ulama kata Abu Daud ni dia beraliran ataupun bermazhab Syafi'i. Biasalah ulama-ulama hebat masing-masing mazhab masing-masing nak ambil dia. Masing-masing mengaku imam ini mazhab dia, kan? Walaupun dia bergurukan Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi kalau kita baca, tuan-tuan dan puan-puan baca kitab Sunan Abi Daud, kita akan temui beberapa pandangannya yang menyalahi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada beberapa pandangannya dia menyalahi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, sebab dia tokoh, kan? Abu Daud ni tokoh, orang hebat, dia boleh kritik, boleh nilai sendiri. Jadi kalau dia tak bersetuju, dia boleh menyalahi pandangan gurunya.
Jadi selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal, guru-gurunya yang lain ialah Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, ulama al-jarh wa ta'dil yang mempunyai credibility dalam mengkritik perawi. Ibnu Ma'in, ya. Uthman bin Abi Shaybah, Ishaq bin Rahawih ataupun Rahuyah. Ishaq bin Rahawih ini juga adalah guru kepada Imam Tirmizi, ya. Nah, jadi itu sepintas lalu tentang guru-guru Abu Daud. Begitu juga murid-murid Imam Abu Daud, antaranya Imam Tirmizi. Tadi saya sebutkan tadi kan, sepatutnya kita bincang Abu Daud dulu sebab dia tok guru, dia guru. Tapi kita bincang anak murid dulu, tapi tak ada masalah. Anak murid dengan guru pun lebih kurang sama dari sudut keilmuan, kehebatan, ya. Jadi Imam At-Tirmizi ini adalah anak murid kepada Abu Daud. Begitu juga An-Nasa'i dan perawi-perawi yang diambil hadisnya oleh antaranya Ismail bin Muhammad As-Saffar, Abu Bakar bin Daud Al-Asfani dan ramai lagi. Berkaitan dengan karya-karya Imam Abu Daud, banyaklah karya selain daripada Sunan Abi Daud, antaranya Al-Marasil, Masail Al-Imam Ahmad, An-Nasikh wa Mansukh, Risalah ila Ahli Makkah. Nanti kita akan bincang Risalah ila Ahli Makkah, surat dia kepada ulama di Mekah. Surat dia kepada ulama di Mekah. Apabila ulama Mekah tanya dia tentang Sunan Abi Daud, beliau tulis surat. Beliau buat surat hantar kepada ulama di Mekah menceritakan tentang Sunan Abi Daud. Jadi Sunan Abi Daud ni macam Sahih Bukhari, tak ada mukaddimah. Biasanya mana-mana kitab ada mukaddimah. Dalam mana-mana kitab ada mukaddimah. Tapi Sunan Abi Daud tak ada mukaddimah. Begitu juga Sahih Bukhari, tak ada mukadimah, pengenalan, cerita kitab ni tentang apa. Jadi nak tahu tentang method ataupun manhaj Abu Daud, ialah kita baca buku Risalah ila Ahli Makkah, Risalah Abi Daud ila Ahli Makkah. Di situ dia cerita apa metod yang dia guna, apa kaedah yang beliau guna dalam mengarang kitab Sunan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selesai tentang biografi ringkas tentang Imam Abu Daud, kita masuk kepada pengenalan Sunan Abu Daud. Tadi saya dah sebut sikit tentang kitab Abu Daud ni, dia sunan, namanya pun sunan. Dia tak macam Jami' Tirmizi. Tadi saya sebut Jami' itu dia merangkumi isu-isu akidah, fitan, manaqib, tafsir, adab. Itu Jami'. Tapi Sunan Abi Daud dia memang betul-betul sunan, maksudnya hadis-hadis hukum, fokusnya kepada hadis-hadis hukum. Sebab itu kita tidak akan jumpa kitab tafsir dalam Sunan Abi Daud, kitab manaqib tak ada, kitabul fitan tak ada. Memang tujuan Imam Abi Daud ini ialah mengemukakan dalil-dalil, hujah-hujah fuqaha, dalil-dalil hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh fuqaha, yang para fuqaha membina mazhab mereka dengan dalil-dalil ini. Itu tujuan Imam Abu Daud dalam mengarang kitabnya Sunan Abi Daud. Berbeza dengan Tirmizi tadi. Saya suka buat perbandingan. Kalau Tirmizi tadi dia bawa tujuannya ya apa? Tujuan Jami' Tirmizi ialah dia bawa hadis-hadis yang diamalkan oleh setengah fuqaha. Hadis-hadis yang diamalkan oleh fuqaha. Yang ini hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh fuqaha. Jadi termasuklah hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh fuqaha ialah hadis-hadis dhaif. Ada hadis-hadis dhaif dalam Sunan Abi Daud. Dan nanti kita akan bincang kedudukan Sunan Abi Daud. Walaupun ada hadis dhaif, kenapa kedudukannya nombor 3? Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, kemudian Jami' Tirmizi. Kitab ini mengandungi hadis hukum disaring daripada 500,000 hadis. Bayangkan hafalan Imam Abi Daud, daripada hafalan beliau saring sehinggalah berjumlah 4,800 hadis dalam Sunan Abi Daud.
Selama 40 tahun Abu Daud membaca kitabnya, mengedit, mentashih dan menambah baik. Tengok kualiti karya-karya ulama terdahulu, ambil masa lama sampai 40 tahun, edit, tambah, buang, dan sehingga ke hari ini kitab itu diguna, dipelajari, dibuat kajian, tesis master, PhD, banyak kajian tentang Sunan Abi Daud. Pujian terhadap Sunan Abu Daud. Tadi pujian terhadap Imam Abi Daud. Ini pujian terhadap kitabnya. Saya dah sebut tadi, pujian yang paling bererti ialah pujian daripada gurunya yang paling rapat dengan beliau, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia persembahkan, dia baca depan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad bin Hanbal memujinya. Jadi pujian daripada guru itu sangat bererti bagi seorang anak murid, ya. Kemudian Al-Khattabi menganggap Sunan Abu Daud terbaik susunannya. Dari susunannya terbaik, dan banyak fiqhnya berbanding As-Sahihain. Sebab itu saya kata tadi, kitab Sunan Abi Daud ini selain daripada kitab hadis, kita juga boleh menganggap dia sebagai kitab fiqh, kerana penekanan Abu Daud terhadap isu-isu fiqh, dalil-dalil dalam fiqh, dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab-mazhab dalam fiqh, Cuma dia tidak seluas ataupun sedetail dalam Jami' At-Tirmizi sebagaimana yang kita bincangkan pagi tadi. Apa kata Imam Nawawi tentang kitab Sunan Abi Daud ini? Imam Nawawi pula berpandangan sesiapa yang berminat tentang fiqh hendaklah memberi perhatian kepada Sunan Abi Daud. Jadi mana satu ni? Tadi saya sebut, kalau nak mempelajari hadis bersama dengan fiqh, baca kitab Jami' Tirmizi. Nampak gayanya kitab Sunan Abi Daud pun kita kena baca juga. Kalau nak pakar, nak mahir dalam fiqh, Sunan Abi Daud pun kita kena rujuk juga, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berpindah pula kepada metod Sunan Abi Daud. Apa dia manhaj yang digunakan oleh Abu Daud dalam mengarang kitabnya Sunan Abi Daud, ya. Kita nak tahu, kita nak ambil faedah daripada mana-mana kitab, langkah pertama ialah kita baca metodnya dulu. Itu cara kita nak dapat faedah daripada mana-mana kitab pun. Tengok metod dia, daripada metodnya, daripada manhajnya, kita tahu aspek mana yang boleh kita ambil faedah daripada kitab ini, ya. Sebab itu dalam perbahasan mana-mana karya, biasa ulama akan bincang manhaj muallif fi kitabihi, metod pengarang dalam menghasilkan karyanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak tambah sikit lagi sebelum kita pergi kepada metod tentang jumlah kitab, saya tertinggal tadi tentang jumlah kitab yang ada dalam Sunan Abi Daud. Ada sebanyak 36 buah kitab, 36 buah kitab dalam Sunan Abi Daud. Tetapi ada 3 kitab yang tak ada bab. Biasa dalam mana-mana kitab, Kitabut Taharah ada bab-bab dia, Kitabus Salah ada bab-bab dia, Kitabuz Zakat ada bab-bab dia. Tetapi dalam 36 kitab di dalam Sunan Abi Daud, ada 3 kitab yang tak ada bab. Pelik juga, tak ada bab, iaitu bab kitab Al-Luqatah, kitab Al-Huruf wal Qiraat, dan kitab Al-Mahdi. 3 kitab ni kalau tuan-tuan dan puan-puan rujuk, dia tak ada babnya, ya? Kemudian jumlah bab yang terdapat dalam Sunan Abi Daud adalah sebanyak 1889 bab. 1889 bab. Okey, dan dari sudut susunan bab, dia tak apa kata, seimbang. Ada kitab yang banyak babnya sampai 350 bab seperti Kitabus Salah. Tapi ada kitab yang hanya ada 3 bab seperti Kitabul Hammam, tentang hammam, tentang mandi, ya. Jadi ada 3 bab saja, ya. Jadi tidak
seimbang. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, berbalik-balik kita kepada metod manhaj. Sebenarnya banyak metod, banyak manhaj yang dinyatakan oleh Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Saya ambil yang penting-penting saja. Antaranya Imam Abu Daud dia mementingkan isnad al-ali. Dalam dia mengemukakan hadis, dalam dia mengemukakan sanad, dia beri penekanan kepada isnad yang al-ali, isnad yang tinggi, yang perawinya tak ramai. Itu walaupun hadis itu dhaif, tapi kalau isnad dia ali, dia ada dua, isnad al-ali, isnad an-nazil. Kita tahu antara Abu Daud dengan Nabi SAW kan jauh kan, zamannya tempoh masa yang jauh. Abu Daud meninggal tahun 275 Hijrah, Nabi meninggal tahun 11 Hijrah, jarak yang jauh. Jadi sudah pastinya antara Abu Daud dengan Nabi SAW perawi yang ramai. Tapi kalau Abu Daud dapat jumpa perawi yang sedikit, itu yang diberi keutamaan. Kalau jumlah perawi tak ramai, katalah 4 orang contohnya, 5 orang, maka kriteria sanad yang macam itulah yang dipilih oleh Abu Daud, iaitu isnad, dipanggil isnad al-ali, isnad yang tinggi. Kemudian antara metod Abu Daud lagi ialah beliau tidak banyak mengemukakan hadis di bawah setiap bab. Sama juga dengan Imam Tirmizi, 1-2 hadis saja yang beliau kemukakan, 1-2 hadis saja. Tapi kalau Imam Tirmizi dia ada buat isyarat, dia ada isyaratkan wa fil bab an fulan wa fulan. Tapi Abu Daud tidak. Dia hanya bawa 1 ataupun 2 hadis, kemudian beliau tidak isyaratkan di mana kita boleh temui riwayat-riwayat yang lain. Metod beliau yang lain ialah tidak banyak pengulangan. Beliau tidak banyak mengulangi hadis, sebagaimana juga Imam Tirmizi tidak banyak mengulangi hadis, kecuali kalau ada penambahan. Kalau ada penambahan dalam hadis itu, lafaz-lafaz, ada penambahan lafaz, maka beliau akan mengulangi hadis tersebut. Itu metod yang beliau gunakan. Kemudian sebagaimana saya sebut tadi, samalah Imam Tirmizi dan Abu Daud, mereka akan cari hadis yang paling baik dalam bab itu. Tadi kita ingat lagi tak, dalam Jami' Tirmizi tadi saya sebut as-sahhu syai' fil bab, yang paling sahih dalam bab itu. Samalah juga dengan Imam Abu Daud, dia akan cari yang paling sahih dalam bab itu walaupun hadis itu dhaif. Itu saja yang ada. Hadis itu saja yang ada bagi dia. Lalu dia pun masukkan ke dalam kitabnya. Sebab itu kita akan temui hadis-hadis yang mursal, hadis mursal, hadis yang dhaif dalam Sunan Abi Daud, sebab dia tak jumpa yang mausul, yang bersambung. Kita akan jumpa hadis yang mungkar. Tetapi kalau yang mungkar, sebagaimana dijelaskan, kalau dia bawa hadis yang mungkar, yang terlalu dhaif, yang diistilahkan sebagai wahnun syadidun, beliau akan menjelaskan, beliau akan terangkan bahawa hadis ini mungkar, hadis ini bermasalah. Kemudian antara lagi metod yang beliau gunakan ialah menjelaskan gharib al-alfaz, lafaz-lafaz gharib. Lafaz-lafaz gharib diperjelaskan. Kaedah beliau ini sama dengan Imam Bukhari, sama dengan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau ada lafaz gharib, lafaz yang pelik, yang asing, beliau akan jelaskan maksud lafaz tersebut. Dan ada juga Abu Daud juga dia akan memperkenalkan dari sudut perawi. Kalau perawi itu menggunakan kunyah, iaitu gelaran, dia akan berikan nama lengkap bagi perawi itu. Kalau perawi itu dikemukakan dengan nama lengkap, beliau akan sebutkan apa gelarannya. Itu antara beberapa aspek yang berkaitan dengan metod Sunan Abi Daud. Sebenarnya banyak
banyak metodnya. Saya ingat kita tak mampu, kita pun ada lagi berapa minit saja lagi, 10 minit saja lagi untuk kita sentuh metod beliau. Saya nak berpindah kepada syarat Abu Daud. Syarat Abu Daud. Tadi kita bincang syarat Imam Tirmizi. Yang ini kita bincang pula syarat Abu Daud. Dan saya jelaskan kalau syarat maksudnya perawi. Apa dia kualiti perawi yang terdapat dalam Sunan Abi Daud? Apa dia kualiti dia? Kenapa Sunan Abu Daud ni jatuh nombor 3? Kenapa Jami' Tirmizi jatuh nombor 4? Jadi kembali balik kepada yang kita bincang pagi tadi, merujuk kepada tabaqah perawi. Ada 5 tabaqah perawi. Sunan Abi Daud ni, dalam Sunan Abi Daud, perawi-perawinya daripada tabaqah pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tapi yang keempat ni tak banyak. Perawi tabaqah keempat ni tak banyak. Tabaqah keempat ni yang tak biasa dengan hadis-hadis Imam Zuhri, kan? Perawi-perawi yang rendah tarafnya berbanding dengan tabaqah pertama, kedua dan ketiga. Ada dalam Sunan Abi Daud, tapi tak banyak sebagaimana dalam Jami' At-Tirmizi. Sebab itu ulama letak Jami' Tirmizi nombor 4, sebab di dalamnya ada perawi-perawi tabaqah yang keempat tadi. Jadi kita kena refresh balik apa maksud setiap tabaqah ini. Tabaqah pertama, tabaqah kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita boleh kesimpulkan kualiti perawi dalam Sunan Abi Daud, kita akan dapati dalam Sunan Abi Daud adalah ada 4 peringkat ataupun 4 kumpulan perawi yang terdapat dalam Sunan Abi Daud. Bukan 4, lebih lagi, ada 6 kumpulan perawi yang terdapat dalam Sunan Abi Daud. Yang pertama, perawi-perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu hebat. Itu ada dalam Sunan Abi Daud. Perawi-perawi yang juga terdapat, yang juga merupakan perawi-perawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu kategori pertama, seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, perawi-perawi yang bukan merupakan, yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tapi perawi fiqah. Yang pertama juga tadi perawi fiqah. Yang kedua ni pun fiqah juga, tetapi tidak ada di dalam, tidak diambil riwayatnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rendah sikit. Yang tadi itu ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Yang kedua, perawi fiqah juga, athbat juga, tetapi tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Okey, seperti Abdullah bin Ishaq Al-Jauhari. Kemudian fiqah, kumpulan ketiga, perawi-perawi yang fiqah tapi kurang sikit darjatnya daripada nombor 1 dan nombor 2. Seperti Ibrahim bin Khalid As-San'ani. Ibrahim bin Khalid As-San'ani. Kemudian lepas fiqah, Saduq. Saduq ni rendah sikit, rendah lagi. Tadi fiqah, ini Saduq pula. Seperti Atha bin Sa'ib. Kemudian rendah lagi, perawi-perawi dhaif seperti Kathir bin Abdullah Al-Muzani. Ini ada kumpulan-kumpulan ini dalam Sunan Abi Daud. Dan yang paling rendah, terlepas juga perawi-perawi yang ditolak, al-matrukin, al-majahil wal matrukin, ada terlepas dalam Sunan Abi Daud. Walaupun Abu Daud kata zakartu fi sunan ma zakartu fi sunan hadisan, aku tidak sebutkan dalam sunan aku ini hadis ajma'a an-nasu ala tarkihi. Dia kata sendiri, aku tak masukkan dalam Sunan Abi Daud ini hadis-hadis riwayat perawi yang disepakati untuk ditolak. Tak ada. Dia kata tak ada. Tapi kajian-kajian ulama selepasnya menunjukkan terlepas. Ada perawi-perawi yang matrukin, yang kalau matrukin ni terlalu dhaif, yang tak dipakai langsung, tapi ada dalam Sunan Abi Daud, ya. Jadi itu berkaitan dengan, jadi sebab itu Sunan Abi Daud nombor 3. Jangan kita ubah-ubah. Kita nak ubah, nak letak Jami' Tirmizi nombor 3 lah.
tak boleh. Memang ulama dah tentukan Sunan Abi Daud nombor 3, nombor 4 Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Tuan-tuan dan puan, ada sikit lagi saya nak bincangkan yang paling penting tentang hadis yang didiamkan oleh Abu Daud. Tadi dia kata fa in kana fihi wahnun syadidun. Jika dalam hadis-hadis dalam Sunan Abu Daud ini hadis yang terlalu dhaif, maka aku akan terangkan, aku akan jelaskan. Fa in lam azkur fiha syai'an, jika aku tak sebutkan apa-apa, fa huwa salihun, maka boleh pakai, boleh terima. Jadi di situ ulama bincang apakah yang dimaksudkan dengan hadis-hadis yang didiamkan oleh Abu Daud. Adakah kita boleh terima terus? Maksudnya didiamkan, tak ada ulasan. Abu Daud tak beri ulasan langsung, ya? Setengah ulama kata itu hadis hasan, ada pula kata hadis sahih. Boleh tak kita pegang pendapat tu? Kalau Abu Daud tak ulas apa-apa tentang hadis itu, maka itu hadis hasan, itu hadis sahih. Boleh tak macam itu? Sebenarnya tak boleh, kerana terbukti terdapat juga hadis-hadis dhaif yang didiamkan oleh Abu Daud. Itu yang dikata fahuwa salih. Apa maksud salih itu? Ada definisinya. Saya ada bawakan contoh, kalau boleh ditunjukkan dalam slide, hadis yang didiamkan oleh Abu Daud, ya, tentang kitab at-taharah. Kitab at-taharah bab ar-rajul yatabawwa li baulihi. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, tetapi beliau mendiamkannya. Beliau tidak beri ulasan. Tetapi beliau tidak meriwayatkan hadis yang lain dalam bab tersebut. Okey, cuba tengok apa masalah. Kenapa hadis ni dhaif? Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi mubham, iaitu Syekh. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, tengok sanad hadis ini. Qala musannif rahimahullahu taala, qala haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad, akhbarana Abu Tayyah, qala haddatsani Syekhun. Nampak ada Syekhun di situ, perawi mubham, tak kenal siapa dia. Jadi hadis ni dhaif. Tetapi hadis ni tidak diulas oleh Abu Daud. Kenapa tak diulas? Abu Daud tidak mengulasnya kerana ia bukanlah hadis yang terlalu dhaif. Beliau hanya berjanji untuk menjelaskan hadis yang terlalu dhaif sahaja. Ini menunjukkan bahawa apa yang didiamkan oleh Abu Daud adalah hadis dhaif, tetapi beliau meriwayatkannya kerana tiada di dalam bab hadis yang lain. Itu maksud fahuwa salihun, boleh jadi hujah sebab tidak ada hadis yang lain. Hadis itu saja yang ada. Hadis ini merupakan hadis ifrad, maksudnya gharib, sanad yang satu sanad saja. Justru maksud fahuwa salih ialah salih untuk berhujah, kerana pegangan beliau bahawa boleh berhujah dengan hadis dhaif jika tiada di dalam bab hadis yang lain. Jadi ini salah satu, banyak sebenarnya saya bawa contoh, 3-4 contoh saya bawa tentang hadis-hadis yang didiamkan oleh Abu Daud yang dikatakan sebagai fahuwa salih. Maksudnya salih, maksudnya boleh buat hujah walaupun hadis itu hadis dhaif, kerana tiada lagi hadis yang lain. Bukan maksud fahuwa salih itu ialah hadis sahih, hadis hasan, tidak. Kena tengok sanad juga. Maksudnya pendiriannya, kalau hadis itu tidak diletakkan hukum oleh Abu Daud, didiamkan oleh Abu Daud, maksudnya boleh jadi sahih, boleh jadi hasan, boleh jadi dhaif dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa yang diperuntukkan kepada saya pun dah habis sebenarnya. Saya tak nak ambil masa Ustaz Maulana Nasa'i, nanti dia marah saya. InsyaAllah kita raih semua orang. Cuma saya nak buat kesimpulan, kita boleh rujuk kitab Sunan Abi Daud, banyak faedahnya, banyak manfaatnya dari sudut hadis, aspek hadis dan aspek fiqh. Cuma ada kritikan-kritikan, sebagaimana saya sebutkan tadi, ada kritikan-kritikan. Antaranya hadis yang
Ada hadis palsu yang Ibnu Jauzi hukum. Ada 3 hadis palsu yang Ibnu Jauzi hukumkan sebagai palsu, ada dalam Sunan Abi Daud. Ibnu Jauzi hukum palsu dalam hadis itu, tapi ada dalam Sunan Abi Daud. Jadi macam mana? Itu kritikan kepada Abu Daud. Sebagaimana saya jelaskan tadi, tidak ada yang perfect. Karya-karya ulama dulu tak ada yang sempurna. Mesti ada kesilapan, mesti ada kekurangan. Begitu juga kritikan terhadap Sunan Abi Daud lagi ialah beliau memasukkan perawi-perawi matrukin yang ditolak, ya. Tapi kesemua kritikan-kritikan itu telah dijawab. Para ulama menjawabnya. Antaranya mungkin matruk di sisi ulama yang mengkritiknya, tetapi tidak matruk di sisi Abu Daud. Abu Daud tak menganggap perawi itu bermasalah. Abu Daud boleh terima perawi itu. Ataupun ada ulama kata bahawa masalah perawi itu tidak sampai kepada Abu Daud. Abu Daud tidak sampai kepadanya, tidak sampai maklumat kepada Abu Daud, perawi tersebut bermasalah, ya? Jadi saya ingat, saya berhenti setakat ini. Sebenarnya banyak juga saya nak bincang. Antaranya pendekatan fiqh, sebagaimana kita bincang dalam Jami' Tirmizi, pendekatan fiqh Imam Tirmizi. Saya pun ada sediakan juga pendekatan fiqh Abu Daud, bagaimana beliau mempersembahkan fiqhnya. Tapi apapun, mungkin insya-Allah di masa yang lain kita boleh berbincang lagi tentang isu ini. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada hari ini mendatangkan manfaat kepada kita. Dan saya harap sangat selepas kita mendengar tentang Sunan Abi Daud dan Jami' Tirmizi, kita akan promosi kitab-kitab hadis muktabar ini. Kita akan mula mencari. Kalau yang tak ada tu cari, beli, cari terjemahan dia, cuba belajar, kita promosi kepada rakan-rakan kita. Kita promosi di masjid-masjid untuk membeli kitab-kitab ini. Saya ingat ada soalan tu, sila tuan. Kitab apa? Kitab Okey, kitab Marasil ini adalah koleksi hadis mursal. Kitab Marasil ini adalah koleksi Imam Daud kumpulkan hadis mursal. Maksudnya kalau kita dia biasa dalam bidang takhrij dibincangkan. Antara kaedah takhrij ialah mengenal pasti sifat yang ada pada hadis tersebut, sifat yang ada pada matan, pada sanad. Kalaulah hadis mursal, katalah kita tahu hadis tu mursal, kita nak cari hadis tu, antara kitab yang kita boleh rujuk ialah kitab Al-Marasil li Abi Daud. Jadi bezalah. Itu koleksi hadis-hadis mursal. Yang Sunan Abi Daud ini adalah hadis-hadis yang dijadikan hujjah, yang dijadikan sandaran hukum oleh fuqaha, yang jadikan dalil dalam mazhab. Yang Marasil ni lain. Itu hadis mursal saja. Okey? Okey, saya ingat itu saja kot, Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.